Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya lah di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa, tetapi kedua-dua tetamu ini tidak ada bersama saya di studio, tetapi insya-Allah kita akan hubungi kedua-dua tetamu ini melalui kemudahan Zoom. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah dimensi baru Malaysia-Thailand. Dan sudah pastilah ramai kita sudah pun mengetahui bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengadakan lawatan resminya ke negara Thailand. Dan sudah pastilah ini merupakan sesuatu yang menarik juga sebenarnya untuk kita ketahui apakah perkara-perkara penting yang mungkin telah pun dibincangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Perdana Menteri Thailand, iaitu Prayut Chan-o-cha. Dan dua tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Terlebih dahulu kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Halimah Abdul Manaf yang merupakan Dekan Pusat Pengajian Kerajaan Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa di Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat sejahtera. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun kita berhubung hanya melalui kemudahan Zoom, tapi insya-Allah semuanya akan berjalan dengan lancar dan kita mungkin dapat berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Dan seorang lagi tetamu yang juga sudah pun bersiap sedia di kemudahan Zoom, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Aini Fatihah Roslan, iaitu pensyarah kanan di Pusat Pengajian Hubungan Antarabangsa di Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa Universiti Sultan Zainal Abidin. Dr. Aini, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sehat ya? Ya, sehat. Itulah kami pun sebenarnya ya sedikit kecewa kerana tak dapat bersama dengan kedua-dua tetamu ini di studio, tapi macam saya katakanlah ini pun sudah cukup memadai sebenarnya, dan insya-Allah kita akan dapat berkongsi pelbagai pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, anda juga sebenarnya kami alu-alukan kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Jangan lupa dua talian. Seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baik, barangkali menarik jugalah kalau kita mulakan bersama dengan Profesor Madya Dr. Halimah berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini. Dan kita tahu Prof. Madya Dr. Halimah ya, sebenarnya kalau kita nak ikuti sejarah hubungan Malaysia Thailand itu, ianya telah pun berakar umbi begitu lama sebenarnya, dan sudah tentulah tidak banyak masalah sebenarnya yang dihadapi oleh kedua-dua negara ini bila kita bercakap tentang hubungan diplomatik, bila kita bercakap tentang hubungan perdagangan dan lain-lain. Tetapi pandangan Prof. Dr. Halimah sendirilah, apakah anda melihat bahawa dengan adanya lawatan resmi yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin akan memberikan satu gambaran, satu dimensi baru untuk mengeratkan lagi hubungan Malaysia-Thailand ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya. Terima kasih. Pertama sekali terima kasih kepada pihak bernama kerana menjemput saya untuk bersama-sama pada malam ini. Rakan panel Dr. Aini Fatihah Roslan, selamat berkenalan, daripada UNIZA, dan juga hos kita pada malam ini Tuan Syarkawi Jirim. Ya. Selamat berkenalan dan selamat malam. Pertama sekali saya melihat bahawa kalau kita meneliti juga ya pemimpin-pemimpin di negara lain apabila dilantik di dalam kepimpinan, antara perkara yang ataupun langkah pragmatik yang dibuat adalah dengan mengunjungi rakan-rakan ataupun jiran di negara sempadan bagi membolehkan hubungan yang sedia ada diperkukuhkan dan agenda-agenda baru terutama berkaitan dengan perdagangan dan ekonomi dapat dipulihkan dengan lebih baik. Dan kita melihat bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga delegasi daripada Malaysia telah membuat beberapa siri kunjungan kepada negara-negara yang bersempadan dengan kita sebagai salah satu usaha
bukan saja untuk kita kata menguatkan lagi hubungan perdagangan dan ekonomi antara negara-negara jiran, namun lebih penting juga ya untuk mengubah perspektif ataupun persepsi yang mungkin ada di antara negara-negara jiran. Kalau kita lihat statement ataupun kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri kita apabila membuat lawatan ke Bangkok adalah untuk memastikan hubungan di antara negara-negara jiran dan sempadan ini menjadi lebih baik. Di mana kita tahu hubungan antara Malaysia dengan Thailand mempunyai hubungan yang baik yang dalam tempoh yang lama. Betul. Namun dalam tempoh berkenaan ada perspektif ataupun persepsi yang mungkin memerlukan diperhalusi ataupun diperjelaskan dengan melihat kepada sumber-sumber terkini dan juga kelebihan yang ada pada negara masing-masing untuk memberi kekuatan dan saling melengkapi di antara negara-negara jiran. Saya melihat bahawa usaha yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga delegasi daripada Malaysia ini merupakan salah satu lagi kita kata meningkatkan hubungan diplomasi di samping meningkatkan lagi dari segi penjanaan sumber-sumber baru yang boleh digerakkan ataupun digunakan oleh kedua-dua negara. Begitu ya. Okey, menarik apa yang disebut oleh Dr. Halimah, dan saya nak juga petik sebenarnya untuk mendapatkan pandangan daripada Dr. Aini daripada apa yang disebut oleh rakan kita tadi Dr. Halimah, iaitu untuk memperbetulkan barangkali perspektif dan juga persepsi yang mungkin dimainkan apabila kita bercakap tentang hubungan di antara Malaysia dan Thailand itu sendiri. Mungkin Dr. Aini, kita juga ingin mendapat pandangan doktor lah, apa sebenarnya kadang-kadang yang memberikan satu gambaran yang mungkin silap bila kita bercakap tentang hubungan diplomatik khususnya lah di antara Malaysia dan Bangkok ini sebenarnya, doktor? Okey, terima kasih kepada Bernama lah kerana sudi menjemput saya pada hari ini dan kepada host juga. Ya. Terima kasih Tuan Syakawi. Okey, sebenarnya kalau kita tengok setelah Perdana Menteri kita mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Ya. Datuk Seri Anwar telah seperti yang Prof Halimah explain tadi, telah melakukan lawatan rasmi ke Indonesia, Brunei, Singapura dan juga terkini ke Thailand. So Datuk Seri Anwar memaklumkan bahawa Thailand adalah salah satu rakan ataupun salah sebuah negara yang kita kata sangat disegani Malaysia sejak dahulu lagi. Jadi daripada siri lawatan ini kita boleh katakan sebagai ataupun mampu membawa satu potensi untuk meneroka prinsip dan konsep madani dalam memperbaharui hubungan dengan Thailand. Jadi dari sudut hubungan antarabangsa ini kita tengok beberapa isu yang mungkin selalulah kita nak kata macam mana ya, ada perbezaan pendapat. Contohnya kalau isu keselamatan sempadan contohnya. Dan kita kata kalau kita tengok di Thailand ni, walaupun isu makanan, tenaga baharu, digitalisasi ni adalah bidang yang kita tengok terkehadapan lah negara Thailand ini berbanding Malaysia. Tapi dalam keterhadapan itu, Thailand masih ada isu yang kita kata menghantui negara tersebut, iaitu isu keganasan di selatan Thailand. Betul. Dan isu ini sebenarnya sedikit sebanyak turut mengganggu hubungan antara Malaysia dan juga Thailand. Itu yang saya tengok. Okey, bila Dr. Aini menyebut tentang antara isu yang dimainkan dan antara isu yang dikatakan mendapat perhatian ialah tentang apa yang berlaku di selatan Thailand, konflik di selatan Thailand itu sendiri. Barangkali Dr. Halimah, kalau kita lihat daripada laporan berita yang dikeluarkan hari ini, dikatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengaku isyarat positif telah pun ditunjukkan oleh rakan sejawatnya di Thailand, iaitu Prayuth Chan-o-cha,
Ini dalam usaha untuk menamatkan konflik yang dikatakan tidak berkesudahan di selatan Thailand yang hingga kini telah dilaporkan sudah meragut lebih daripada 7,000 nyawa. Jadi apakah Dr. Halimah merasa yakin bahawa dengan reaksi positif yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Thailand sendiri dan keyakinan yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Anwar, mungkin isu konflik selatan Thailand ini mungkin akan dapat diselesaikan mengikut seperti apa yang kita mahu sebenarnya, Doktor? Okey, baik. Terima kasih. Saya melihat bahawa isu keselamatan terutamanya di selatan Thailand ini adalah isu yang lama. Walaupun kita tengok kalau dari segi sejak daripada kemerdekaan sampai sekarang kita tengok ekonomi penduduk di selatan Thai agak baik dari masa ke semasa ya. Namun kita lihat dari segi konflik keselamatan masih lagi berlaku dan menjadi kebimbangan kebimbangan terutama kita rakyat Malaysia. Kita melihat bahawa limpahan ataupun konflik yang berlaku itu turut memberi kesan kepada Malaysia. Namun saya melihat bahawa kedua-dua pemimpin negara bersikap mengambil strategi untuk memastikan bahawa konflik tersebut mempunyai solution ataupun perlu dipikirkan secara berterusan dari masa ke semasa. Jadi dengan reaksi positif daripada Perdana Menteri Thailand dan juga kepimpinan Thailand, kita melihat bahawa kerajaan kita juga menyambut baik dari segi usaha untuk memastikan proses rundingan dan juga usaha untuk menyelesaikan isu konflik ini dapat kita lakukan. Jadi kita melihat bahawa apabila Malaysia sendiri melantik Tan Sri Zulkifli kita kata sebagai facilitator untuk isu rundingan berkaitan dengan konflik dan juga kalau kita melihat di selatan Thailand budaya dan juga keagamaan agak sama dengan kita di Malaysia. Jadi mungkin itu merupakan satu lagi kita kata usaha ke arah memastikan konflik tersebut dapat diselesaikan dalam tempoh pemerintahan tersebut. Namun kita melihat bahawa personality dan juga credibility yang ada di pada Perdana Menteri kita merupakan satu lagi bentuk keyakinan yang diberikan oleh pihak Thailand untuk memberi ruang kepada Malaysia membantu bersama-sama di dalam memastikan konflik ini dapat dikurangkan. Dan juga dia sebenarnya saya rasa dia lebih kepada untuk memberi ruang kepada masyarakat kita terutama di sempadan, termasuklah saya sebenarnya orang Kelantan. Jadi daripada Kedah kalau balik ke Kelantan tu kebiasaan kita cross masuk di dalam Thailand dan kita merasai perubahan dan juga kita merasai bahawa kehidupan di selatan Thailand itu semakin baik. Jadi kita melihat bahawa konflik dan juga dengan lantikan pihak-pihak tertentu daripada Malaysia merupakan satu lagi signal yang diberikan kepada kerajaan Thailand bahawa usaha berterusan perlu dibuat berbagi memastikan konflik ini dapat dikurangkan dari masa ke semasa. Ya, begitu. Okey, kita juga nak berkongsi pendapat daripada Dr. Aini Fatihah berkaitan dengan isu ini sebenarnya, Doktor ya. Dan kalau kita dengar ataupun kita ikuti kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, beliau menyebut bahawa kalau dulu untuk menyentuh isu ini dianggap begitu sensitif dan tidak boleh dikemukakan ataupun dilakukan secara terbuka. Namun sekarang ini ia nampak lebih terbuka dan kita dapat bincang dengan lebih baik. Ini sesuatu yang cukup positif sebenarnya. Dalam pada masa yang sama juga beliau menyebut bahawa Perdana Menteri mengaku untuk menyelesaikan konflik selatan Thailand bukan hanya membabitkan peringkat Perdana Menteri tetapi juga banyak lagi pihak di segenap lapisan. Ini pun sesuatu yang saya kira menunjukkan ke arah sesuatu yang cukup positif bila kita bercakap tentang dimensi baru hubungan Malaysia-Thailand ini. Doktor ini? Okey. Kalau kita balik semula, kita tengok pergolakan di selatan Thailand ni, dia melibatkan 3 provinsi. Tidaklah sepanjang masa kita kata tidak selamat dan ataupun merekodkan kematian sepanjang masa. Tetapi kita perlu tengok asas keterlibatan Malaysia dalam selatan Thai itu sesuatu yang tidak dapat kita elakkan. So yang pertama kita tengok dari segi rakyat Malaysia, macam Prof Halimah utarakan tadi, rakyat Malaysia yang merentasi sempadan
bagi pelbagai urusan persendirian, perniagaan selain hubungan kekeluargaan. Yang keduanya, adanya aktiviti kawalan keselamatan sempadan dan pengurusan sempadan di kedua-dua buah negara, mungkin melibatkan immigration, custom dan rondaan bagi mencegah penyeludupan dan aktiviti rentas sempadan, terutamanya di laluan-laluan tikus dan secara haram. So yang ketiganya, kita boleh tengok keterlibatan Malaysia sebagai model pengurusan hubungan kaum dan agama yang kita kata kalau di rantau Asia Tenggara ini antara yang boleh dijadikan model yang terbaik lah, dan relatifnya menjadi aset utamalah kepada rakyat Malaysia. Dan pengurusan ini telah membawa satu orang kata memberi peluang kepada Malaysia sebagai orang tengah ataupun rakan damai yang boleh mengurangkan ketegangan radikalisme agama dan kaum antara kerajaan di Bangkok dan juga penduduk Thai di selatan Thai. So seterusnya kita tengok juga kerjasama dua hala Malaysia dan Thailand ini adalah satu kita boleh katakan bersifat sejarah dan juga kontemporari. So dari segi sejarahnya kita tengok dari sejarah pra ataupun pasca moden Malaysia Thailand dalam soal hubungan bilateralnya dan juga aktiviti kerjasama keselamatan dan juga kawalan sempadan. So juga kita antara Malaysia dan juga Thailand mempunyai pendirian bersama dalam banyak persamaan. So di peringkat ASEAN lah, kalau kita ambil contoh isu yang menyelibatkan pelarian Rohingya misalnya, yang mana Thailand dan juga Malaysia ini adalah negara host bagi pelarian. So soal selatan Thailand itu memang kita kata tidak dapat dipisahkan lah dengan baik, sama ada sejarah perbincangan berlainan mengenai hubungan bilateral Malaysia dan Thailand. So saya melihat daripada topik kita pada hari ini, hubungan Thailand, Malaysia Thailand dan juga Madani ni, justru saya tengok formula kestabilan politik domestik Malaysia dan gagasan Madani tepat pada masanya dengan lawatan Perdana Menteri kita dalam menyemak kembali peranan Malaysia di selatan Thailand. Itu. Baik, ini soalan terakhir menyentuh tentang konflik selatan Thailand. Barangkali Dr. Halimah, kalau kita melihat pusingan ke-6 rundingan damai konflik selatan Thailand dijangka akan diteruskan di Kuala Lumpur pada 21 dan 22 hari bulan Februari ini. Tetapi bila ditanya mengenai proses rundingan yang sedang berlangsung, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengaku bahawa ia tidak mungkin dapat diselesaikan hanya melalui beberapa rundingan. Jadi mungkin Dr. Halimah ada komen tentang apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Okey. Sebagaimana yang kita aware ataupun kita tahu, pergolakan yang berlaku dekat selatan Thailand bukan sesuatu yang baru. Okay, jadi kita yakin bahawa apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia adalah untuk memastikan bahawa setiap strategi atau perancangan yang telah dibincangkan bersama dengan Thailand kita dapat selesaikan dalam beberapa sesi rundingan. Dan model-model rundingan tersebut sudah tentu saya rasa memerlukan perbincangan yang agak mendalam bagi memastikan bahawa hubungan yang sedia ada dapat diteruskan, dan pada masa yang sama strategi-strategi baru yang dipikirkan bersesuaian mengikut kepada taraf pendidikan masyarakat pada hari ini, isu-isu keselamatan yang melibatkan banyak aspek-aspek baru termasuk dengan penggunaan teknologi dan sebagainya, perlu diberi perhatian ataupun perlu dirangka dengan lebih teliti dan mendalam bagi memastikan bahawa pihak-pihak yang terlibat ataupun plan proses rundingan tersebut
dapat diselesaikan dalam fasa-fasa yang telah ada di dalam perbincangan berkenaan. Okey, apa ni Dr. Halimah dan juga Dr. Aini, menarik sebenarnya apa yang kita kongsikan setakat ini, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika dan kembali nanti banyak lagi persoalan-persoalan menarik yang ingin kita kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu yang kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Kita berehat dan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara, tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang dimensi baru Malaysia-Thailand sempena dengan lawatan resmi Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim 2 hari di Thailand, dan banyak perkara sebenarnya yang dibincangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Perdana Menteri Thailand. Baik, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di Thailand sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di Thailand kami. Assalamualaikum Duan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Terkawi dan dua ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya ingin ingin bertanya soalan lah. Sebab kita tahu sejarah di Thailand ni kan ada kumpulan pemisah. Saya lebih suka sebut kumpulan pemisah daripada kumpulan konflik. Okay. Sebab kita tahu politik Asia Tenggara ni kan di selatan Thailand ni daripada dahulu lagi dah telah berlaku. Ya. Bagaimana kita untuk atasi ni kumpulan pemisah yang berlaku di selatan Thailand ni? Okey. Sebab dia boleh antara agama telah berlaku ni yang kita belajar sejarah politik Asia Tenggara ni. Yeah. Bolehlah ahli panel ulasan dalam hal ini. Okey. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, isu di Sungai Golok ni kan. Dia kerap jadi penyeludupan. Bagaimana kalau di segi profesor ceritakan sikit apa masalah di Sungai Golok ni supaya kita yang Amat Berhormat Perdana Menteri kan boleh selesaikan masalah ni dari segi kita bagi pandangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menaiki kita mengeratkan kerjasama pertahanan. Bagaimana untuk selesaikan dari segi pertahanan, sebab kita tahu di Thailand ni dia orang ni diperintah oleh tentera, Malaysia ni diperintah oleh awam. Bagaimana dalam hal ini? Kan masih minta di panel dah. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang berkaitan dengan sejarah kumpulan pemisah konflik antara agama yang berlaku. Sudah pun kita sentuh sebenarnya, tetapi penyelesaiannya dalam proses masih lagi diusahakan. Tetapi ini yang tentang Sungai Golok, kita kena tanya orang Kelantan lah. Itu Dr. Halimah Abdul Manaf. Ini pun dah lama berleluasa bila kita sebut tentang sempadan Thailand dengan Kelantan. Sungai Golok itu sendiri seolah-olah menjadi satu tempat yang cukup sensitif berlakunya penyeludupan pelbagai barangan daripada Malaysia ke Thailand dan sebagainya. Jadi macam mana Dr. Halimah melihat bagaimana nak menyelesaikan masalah ini sebenarnya? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi kita melihat begini. Saya pun pernah bertanya kepada Custom dan Immigration di bahagian Malaysia berkaitan dengan isu ini. Pertama sekali, saya rasa mungkin investment dari segi teknologi. Okay? Di investment dari segi teknologi mungkin sebab kalau kita tengok penjenayah ni, dia pun ada carta organisasi ataupun kita kata R&D dia sendiri. Yang mana kadang-kadang dengan modal dan strategi yang digunakan lebih maju daripada pihak penguasa. Jadi saya melihat bahawa namun saya yakin pihak berkuasa di Malaysia melihat bahawa keperluan dari segi teknologi yang terkini supaya kita boleh menandingi penjenayah ataupun penyeludupan yang dibuat itu diberi keutamaan. Maksudnya dari segi keuangan dan bajet kerajaan perlu dipertingkatkan bagi memastikan bahawa teknologi dan juga manpower ataupun jumlah penguatkuasa itu dapat ditingkatkan seiring dengan isu-isu dan cabaran yang ada di Sungai Golok. Dan kalau kita tengok isu di Sungai Golok ni sebab kita menjaga di sempadan darat. Tengok di situ juga ada Sungai Golok Jadi saya melihat bahawa sempadan air ataupun sempadan di sungai itu sendiri merupakan cabaran yang lebih besar berbanding juga dengan di darat begitu Jadi di sini kita melihat bahawa mungkin dari segi undang-undang berkaitan dengan sempadanan itu perlu dilihat semula bagi memastikan bahawa
kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti membawa kepada isu-isu yang berkaitan dengan penyeludupan yang tidak dapat kita kata kalau tanya custom, dia kata sempadan Malaysia takat ini saja. Jadi kita melihat bahawa perlu dilihat semula dari segi pensempadanan di antara Malaysia dengan Thailand bagi membolehkan bahawa penguatkuasaan kita ni boleh dilakukan semaksimum mungkin, sebab sekarang ni ada beberapa jarak yang kita tidak boleh dalam istilah tidak boleh disentuh di kawasan berkenaan. Jadi mungkin berkaitan dengan undang-undang persempadanan kita perlu teliti semula bagi membolehkan penguatkuasa kita boleh turun sehingga ke tahap yang sepatutnya. Saya juga melihat satu lagi dari segi mungkin masyarakat kita sendiri dari segi harga barang. Kenapa menjadi penyeludupan kalau kita tengok harga di Thailand lebih murah untuk barang-barang tertentu harga barang tertentu di Thailand lebih murah berbanding dengan di Malaysia ataupun di Kelantan lah dalam konteks tersebut Sungai Golok. Jadi saya rasa itu lagi antara satu penyebab mengapa aktiviti penyeludupan ini agak kita kata semakin rancak. Dan saya rasa isu ini bukan saja di Sungai Golok. Kalau kita tengok negara-negara sempadan yang lain juga mempunyai isu yang agak sama. Jadi saya melihat bahawa mungkin dari segi harga barangan di antara Malaysia dengan Thailand itu perlu dilihat semula bagi membolehkan. Saya rasa kalau harga hampir sama mungkin setengah kes penyeludupan itu kita dapat tangani walaupun tidak semua Jadi saya melihat begitu Tuan, kita mungkin dari segi teknologi kita perlu ada investment yang agak tinggi, sebab kalau kita tengok kumpulan penjenayah dia menggunakan teknologi yang lebih baik. Yang kedua saya melihat dari segi persempadanan land ataupun kawasan undang-undang persempadanan perlu dilihat semula. Dan yang ketiga saya melihat bahawa mungkin kita tengok balik dari segi harga barangan di antara Malaysia dengan Thailand yang menjadi minat kepada penyeludut untuk bawa beras ataupun rokok biasanya daripada Thailand ke Malaysia melalui Sungai Golok. Baik. Saya juga nak dapat pandangan Dr. Aini dalam isu ini. Bila kita cakap tentang sempadan Malaysia Thailand itu, ianya bukan sesuatu yang mudah untuk diawasi sebenarnya, kerana ianya mempunyai satu persempadanan yang cukup meluas sebenarnya. Dan ini ada kaitan dengan apa yang dia sebut tadi, iaitu tentang pelarian-pelarian Rohingya sendiri yang menggunakan isu ataupun kesukaran untuk mengawal sempadan ini untuk lari masuk ke Malaysia dan khususnya lah. Jadi bagaimana Dr. Aini melihat apa yang perlu dilakukan kalau kita nak mengharapkan penguatkuasaan daripada tentera misalnya, itu pun bukan sesuatu perkara yang mudah. Jadi kerjasama yang lebih erat mungkin kita perlukan daripada kerajaan Thailand sendiri untuk menjamin bahawa tidak ada kesempatan kepada pelarian-pelarian Rohingya ini untuk menyeludup masuk ke Malaysia. Okey. Sebenarnya isu ataupun isu-isu di sempadan ini kita kata proses damai lah, sama ada damai tu dari sudut damai penyeludupan ataupun damai daripada masuknya pelarian ke dalam border ataupun sempadan negara kita. Kalau dengan izinnya, sebenarnya proses damai di Thailand ini adalah salah satu tumpuan ataupun kita sepatutnya boleh lihat bukan sahaja di peringkat kerajaan, tetapi perlu ada juga usaha oleh penyelidik-penyelidik sama ada di dalam Malaysia ataupun di Thailand ataupun Asia Tenggara itu sendiri. Sebab kadang-kala idea ataupun model yang dibentuk oleh penyelidik ini mampu untuk membantu negara dalam menangani isu-isu keselamatan sempadan ni. So isu-isu ini sebenarnya adalah satu tumpuan penyelidikan di FUHA ataupun di UNIZA sendirilah. Sebab kalau kita tengok sebahagian besar kawasan bergolak adalah berkait secara langsung dan tak langsung dengan wilayah Malaysia Timur. Jadi sama ada daratan maupun maritim. So kami di FUHA dan juga di UNIZA kita memberi tumpuan terhadap agenda ini secara serius. Dan saya sendiri sebagai penyelidik bidang keselamatan
strategi keamanan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Kalau saya dapat sebut nama, Profesor Dr. Afandi Saleh, Encik Syafiq Sulaiman, Puan Ashkin Abdul Hamid, ini adalah pakar daripada kami yang melihat dari sudut undang-undang antarabangsa. Dan kami juga ada Dr. Husin Yusri dan juga Dr. Rohila, yang mana Dr. Rohila ini akan berangkat juga ke Thailand pada minggu depan untuk membincangkan isu-isu ini bersama dengan pakar-pakar di bidang dalam isu keselamatan inilah. So jadi kita pun dapat tahu bahawa isu konflik ataupun pelarian di Asia Tenggara ini adalah satu yang kita tak boleh selesaikan secara singkat, dan dia memerlukan satu model dan jalan penyelesaian terbaik. Jadi kami melihat inisiatif penyelidikan ini bahkan melibatkan rakan-rakan penyelidikan di 5 buah negara ASEAN, termasuk juga Thailand dan juga Singapura, untuk meneroka konsep madani dalam proses damai di selatan Thailand dan juga isu-isu berkenaan dengan pelarian. Jadi kami dipilih kerana faktor geopolitik dan lokasi Pantai Timur untuk mengkaji implikasi proses damai pada keselamatan sempadan Malaysia Kelantan dan Perak Utara dengan wilayah selatan Thai. So ini adalah kita kata satu bentuk ataupun agenda perantarbangsaan dan membolehkan kami dan mewakili sarjana-sarjana di Malaysia memetakan proses damai sempadan dan tempiasnya ataupun impaknya kepada rakyat tempatan di kedua-dua buah negara. Okey, baiklah, kita tinggalkan dulu tentang isu itu. Kita beralih sekarang ini tentang isu ekonomi. Ini pun sesuatu yang cukup penting sebenarnya, Dr. Halimah, ya. Dan saya tertarik hati sebenarnya. Saya nak sebut sedikit tentang apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika menyampaikan ucap pertama yang bertajuk The Future of ASEAN di Bangkok, dan beliau menyebut bahawa menyarankan sebenarnya supaya tabung kewangan Asia ataupun AMF oleh Jepun untuk mendepani krisis keuangan di rantau ini pada 1997 disemak semula agar selaras dengan kerangka ASEAN Plus 3 ataupun ASEAN Plus 3. Dan Perdana Menteri berkata beliau percaya 10 negara anggota ASEAN bersama dengan 3 lagi rakan dalam kerangka ASEAN Plus 3 iaitu Jepun, China dan Korea Selatan mampu menerima manfaat besar melalui AMF. Jadi pandangan Dr. Halimah tentang cadangan yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Baik, berhubung dengan pemerkasaan ekonomi melalui kelebihan negara-negara serantau, terutama negara ASEAN, sudah tentu Perdana Menteri yang berhormat Perdana Menteri melihat bahawa negara-negara tersebut, negara-negara ASEAN mempunyai sumber-sumber ekonomi yang boleh kita gunakan secara bersama. Jadi saya melihat bahawa dengan menjadikan Korea, China dan juga Jepun sebagai salah satu daripada model di dalam pembentukan ekonomi negara-negara ASEAN, sudah tentu kita melihat bahawa banyak peranan ataupun kemajuan ekonomi yang telah dipacu melalui negara-negara tersebut, dan kita cuba mendapat manfaat daripada negara-negara berkenaan, bukan saja dari segi pelaburan dan juga model ekonomi yang digunakan di dalam market ataupun pasaran di negara-negara tersebut, tetapi juga dari segi saya melihat di segi penggunaan teknologi yang dibangunkan oleh negara-negara berkenaan yang diadaptasi ataupun digunakan di dalam gig ekonomi ataupun di dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkenaan. Jadi secara umumnya kita melihat bahawa rangkuman perbincangan di dalam persidangan tersebut adalah untuk melihat model yang boleh dibangunkan dari negara-negara ASEAN, terutama dari segi meningkatkan pelaburan dari negara-negara ASEAN dan juga kita kata menggunakan kelebihan masing-masing untuk memasarkan barangan dan juga kerjasama dalam kawalan barangan daripada setiap negara-negara ASEAN tersebut. Ya, begitu. Okey, beliau juga sebenarnya Dr. Halimah menyentuh tentang
perjanjian perdagangan bebas ataupun FTA ASEAN itu sendiri. Dan beliau juga mencadangkan supaya semua inisiatif lain yang sedia berjalan diakui akan membawa kejayaan besar. Namun kita perlu juga mendorong perdagangan dan pelaburan itu dengan menggunakan kelebihan dalam perbezaan yang ada. Jadi apakah ini juga satu lagi cadangan ataupun satu lagi langkah positif yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita? Okey, kita melihat di dalam FTA tersebut ada prinsip-prinsip yang dikemukakan melalui perjanjian berkenaan. Namun begitu apa yang cuba dihasratkan di sini, saya melihat bahawa Perdana Menteri cuba untuk menggunakan kerjasama dan juga kelebihan negara masing-masing, terutama dari segi memanfaatkan sumber tempatan bagi tujuan meningkatkan aktiviti ekonomi di antara negara-negara berkenaan. Kita ambil contoh bila perbincangan bersama dengan negara Thailand, kita melihat bahawa banyak manfaat yang cuba diusahakan melalui kerjasama antara Malaysia dengan Thailand. Misalnya dari segi kita melihat bahawa penggunaan tenaga elektrik dan sebagainya, gas ataupun bagaimana syarikat-syarikat di negara Thailand mampu untuk membantu produk-produk di Malaysia untuk dipasarkan di dalam Thailand itu sendiri. Dan kita melihat bahawa Thailand juga berminat dari segi gas dan juga petrol yang ada di Malaysia. Namun hubungan bilateral ini dari segi perdagangan dan ekonomi, kita melihat juga manfaat tersebut bukan sahaja kepada Malaysia namun kepada Thailand juga, ya, apabila ada pedagang ataupun syarikat-syarikat luar yang berminat untuk buat pelaburan di Malaysia, terutama dari segi teknologi hijau. Jadi saya melihat bahawa persidangan tersebut sudah tentu ada manfaat yang khusus kepada kedua-dua negara berkenaan. Okey, menarik. Baik, Dr. Aini, kita bercakap tentang dimensi baru hubungan Malaysia-Thailand sebenarnya. Dan bila kita bercakap tentang hubungan bilateral, ini juga merupakan satu aspek yang cukup penting sebenarnya dan dalam mengeratkan kerjasama di antara dua negara jiran ini. Apa yang boleh kita pelajari daripada Thailand dan apa pula Thailand yang boleh mempelajari daripada negara kita dalam usaha untuk mewujudkan satu kerjasama yang lebih kuat, lebih erat sesungguhnya? Okey, kalau kita tengok Thailand ni sebenarnya dia maju dalam pertanian Thailand. Betul. Pertanian dia sangat pantas berbanding dengan negara-negara di Asia Tenggara lain. Dan yang keduanya, saya melihat kemampuan Thailand memperkasakan satu daerah, satu industri. Yang kalau kita kembali semula ke zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menjadi Timbalan Perdana Menteri kita dahulu, kita ada satu program ataupun dasar yang diperkenalkan yang kita kata satu kampung, satu industri, kalau tak silap saya macam tu. So saya tengok ini adalah satu perkara yang kita boleh kembalikan semula. Program ataupun dasar-dasar tersebutlah yang mana kita boleh ambil ataupun pelajari daripada Thailand. Dan begitu juga dengan sektor pelancongan di Thailand yang kita tengok sangatlah terkenal, bukan sahaja di peringkat rantau kita, malah sehingga ke negara-negara di Eropah pun ingin ke Thailand. Ataupun kalau kita tanya mereka di mana-mana negara, mereka lebih mengenali Thailand berbanding dengan Malaysia. Betul. Itulah. Dan kalau apa yang Thailand boleh pelajari daripada Malaysia pula, saya tengok dari segi kita kata kesepaduan atau perpaduan yang kita ada dalam Malaysia ni berbeza ataupun lebih kita boleh kata satu perkara yang unik lah bagi negara Malaysia ini. Dan itu adalah orang kata diakui lah
oleh banyak negara. Gitu. Okey, saya difahamkan. Saya boleh mencelah ke? Sila. Kalau saya nak menambah sedikit, kalau kita tengok manfaat, manfaat yang mungkin boleh diperolehi dari kedua-dua negara, pertama sekali sudah tentulah dari aspek ekonomi, mungkin kalau kita lihat Malaysia mungkin cemerlang bersama dengan Indonesia dari aspek pengeluaran minyak masak, jadi kita melihat bahawa pengeluaran minyak masak termasuklah minyak jagung ke minyak sawit, jadi itu memberi kelebihan kepada Malaysia, dan juga mungkin kita dari segi gas dan juga minyak petrol. Kalau kita tengok di Indonesia, di Thailand harga petrolnya cukup tinggi. Atas sebab kita melihat bahawa sekarang ni di Thailand begitu agresif dari segi teknologi hijau. In fact, kalau kita tengok dari segi dasar penebangan hutan akan didenda. Jadi itu saya lihat kedua-dua negara akan mendapat manfaat yang secara berterusan. Mungkin kita lepas COVID ni, kita melihat bahawa dari segi kemelesetan ekonomi, namun sekarang ni masing-masing negara berusaha untuk memastikan kelangsungan hidup, dan juga KDNK negara kita dapat tingkatkan dengan lebih cemerlang. Jadi mungkin dari aspek ekonomi, saya melihat satu perkara yang kita belajar daripada Indonesia yang begitu agresif dari segi teknologi baru, terutama dari segi sekarang ni kalau kita lihat Thailand yang berminat untuk buat pelaburan di Malaysia berkaitan dengan teknologi hijau, dan kita lihat antara agenda yang disebut di dalam MOU yang dimeterai di Thailand baru-baru ni. Jadi itu lagi satu lagi respon positif yang kita nampak manfaat yang Malaysia akan terima. Dan sekarang ni kalau kita tengok ada beberapa company dari Thailand yang sudah buka cawangan ataupun mengambil alih perniagaan di Malaysia. Kita mengharapkan bahawa perniagaan tersebut bukan saja memberi peluang perniagaan kepada penduduk-penduduk tempatan, tetapi pada masa yang sama membantu juga SME kita ataupun perusahaan kecil dan sederhana untuk mendapat barangan terutama otomotif yang dengan harga yang lebih baik sebagaimana yang dibincangkan di dalam persidangan ekonomi berkenaan. Okey. Baik, kita difahamkan ada pemanggil yang bersiap sedia di Thailand kita. Ini orang Kelantan ni, Dr. Halimah. Ramza dari Kelantan. Mungkin masih lagi ada di Thailand kita sekarang ini. Assalamualaikum Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dalam konteks ini hubungan antara Thailand ada dua jenis hubungan. Ada hubungan di antara Islam dengan Islam. Itu dalam surah jelas nama mu'minun dan ikhwah. Dan dalam juga dalam konteks hubungan antara Islam dan bukan Islam, iaitu surah jelas a'udzubillahi ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Iaitu hubungan antara yang Islam dan Islam. Dan ayat kedua hubungan antara Islam dan bukan Islam. Itu hubungan tetangga yang patut utama hubungan antara Islam dan Islam. Sebab itu hubungan antara Islam bukan Islam. Jadi saya menghargai hubungan yang adakan antara Islam bukan Islam. Apa pendapat Saudara Ustaz? Okey. Baik, terima kasih Ramza dari Kelantan. Jadi mungkin ada baiknya kalau kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti walaupun masa semakin suntuk, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan Profesor Madya, Dr. Halimah dan juga Dr. Aini Fathia Roslan yang kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian selama kami di ruang bicara ini masih lagi bercakap tentang dimensi baru Malaysia Thailand. Baik, sebelum kita menjawab apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita tadi, barangkali satu aspek yang penting juga sebenarnya dan bagi saya cukup perlu juga diberi perhatian. Barangkali Dr. Halimah, kalau kita melihat dari segi politik Thailand sendiri, memang kita tahu bahawa mereka di bawah pemerintahan tentera.
Dan saya difahamkan bahawa mungkin juga pilihan raya umum akan diadakan mungkin dalam tahun ini ataupun mungkin di penghujung tahun ini. Dan apakah Dr. Halimah secara peribadi merasakan bahawa mungkin akan berlaku satu perubahan di mana kerajaan awam akan diwujudkan semula di Thailand ataupun pemerintahan tentera akan berterusan kukuh dan kuat di Thailand? Pandangan peribadi anda. Saya melihat bahawa dengan keadaan semasa, kita melihat kepada keadaan semasa bahawa pemerintahan di Thailand yang berpaksikan pada ketenteraan, dan kita melihat sekarang ni pun banyak dasar-dasar yang dibuat, termasuklah dari pihak istana sendiri yang kalau kita tengok mempunyai hubungan yang agak rapat dengan masyarakat di selatan Thailand. Jadi saya melihat bahawa secara personal untuk kembali kepada pemerintahan awam ini mungkin dia memerlukan masa yang lebih lama lagi, memandangkan sekarang ni kalau kita lihat pun dia disebabkan oleh isu-isu pergolakan dan pemisahan ini lebih kepada isu dalaman yang berlaku di kalangan anggota masyarakat dan tentera. Namun begitu, saya melihat bahawa kepimpinan yang ada lebih positif dan memberi banyak ruang kepada masyarakat, terutama masyarakat Islam di selatan Thai untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi saya melihat bahawa dalam waktu terdekat untuk perubahan dari segi kepimpinan yang begitu drastik mungkin mengambil masa yang agak lama lah juga. Baik, satu lagi aspek ini saya nak dapatkan pandangan daripada Dr. Aini lah. Kalau kita lihat tentang pendirian rakyat Thailand sendiri, kesetiaan mereka yang begitu tinggi sebenarnya kepada Raja Thailand itu sendiri dijadikan sebagai satu contoh yang cukup menarik sebenarnya. Dan kita juga akui bahawa ianya mungkin sama jugalah dengan kesetiaan rakyat Malaysia terhadap kedaulatan raja-raja di negara kita ini. Jadi apakah anda melihat bahawa inilah sebenarnya yang menjadi sumber yang cukup penting dalam menyatu padukan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia, begitu juga dengan apa yang berlaku di Thailand ini? Ya, kalau menurut pandangan saya, itu adalah salah satu payung, kalau kita kata payung kepada keamanan ataupun kesejahteraan rakyat di kedua-dua negara. Dan kalau kita tengok juga kita punya perlembagaan rukun negara pun kita meletakkan kesetiaan kepada raja itu ada. So itu memang tak dinafikan lah. Tapi mungkin juga Dr. Aini, dari segi apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang ke-10 ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, memperkenalkan Malaysia Madani itu sendiri. Apakah ini akan memberikan satu perspektif ataupun satu detik ataupun satu situasi yang mungkin lebih meyakinkan dalam dunia politik Malaysia jika kita bandingkan dengan apa yang berlaku di Thailand? Ya, okey. Kalau kita tengok Malaysia Madani ni sebenarnya boleh kita katakan dijadikan antara elemen ataupun intipati dalam memperbaiki kelemahan yang sedia ada lah, sama ada dalam Malaysia sendiri ataupun di negara Thailand, ataupun kita boleh juga gunakan konsep Malaysia Madani ni dalam menyelesaikan isu-isu ataupun konflik yang berlaku di kalau perbincangan kita hari ini di selatan Thailand. Tapi sebenarnya konsep ataupun gagasan Malaysia Madani ini adalah satu konsep yang sangat meluas. Jadi dia bukan sahaja kita fokus kepada pembangunan negara, ekonomi dan yang kita boleh nilai dari sudut material dan kebendaan, tapi konsep ataupun gagasan Malaysia Madani ini adalah, Madani itu sendiri adalah melangkaui apa yang kita kata yang kita boleh ukur. Contohnya kita perlu memfokuskan ataupun membuat satu keputusan berdasarkan ada nilai-nilai akhlak dan juga
manusiawi. Jadi itulah yang specialnya kalau kita kata konsep madani yang dibawakan oleh Perdana Menteri kita. Baik, kita tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi masa yang sentiasa mencemburui kita sebenarnya, Dr. Halimah. Dan kita ingin juga mendapat pandangan ikhlas daripada Dr. Halimah lah. Seperti mana yang kita sedia maklum, ini lawatan yang keempat yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas Indonesia, kemudiannya di Brunei dan juga ke Singapura. Tetapi sesuatu yang penting jugalah, mungkin menarik kalau kita lihat bahawa apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah sesuatu yang cukup bersesuaian selepas dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Penerimaan terhadap credibility, penerimaan terhadap ketokohan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apakah Dr. Halimah melihat bahawa ianya mungkin akan memberikan semacam kekuatan sebenarnya bila kita bercakap tentang hubungan yang lebih erat, bukan saja di kalangan negara-negara ASEAN, tetapi yang lebih penting juga hubungan kita dengan negara-negara luar selepas ini? Saya yakin kita sebagai rakyat Malaysia memang kita mengimpikan pemimpin ataupun pucuk pimpinan yang paling tinggi di negara kita boleh membawa Malaysia jauh dan hebat di mata dunia. Dan kita melihat bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri kita begitu pragmatik. Okay? Dan kalau kita lihat dari segi personality dan aura beliau sendiri, dan saya yakin ramai mungkin yang bersetuju dengan saya, in fact kalau kita tengok dari segi komunikasi ataupun dari segi public speaking, menunjukkan bahawa beliau mempunyai knowledge yang ataupun pengetahuan yang mendalam terhadap sesuatu yang dibicarakan. Dalam erti kata lain, beliau mempunyai pengetahuan terhadap sesuatu yang dibincangkan. Jadi dalam erti kata lain, pertama, aura dan personality sebagai pemimpin yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita boleh nampak dari segi kepimpinan dan juga program-program ataupun prinsip-prinsip yang diutarakan. Jadi itu yang pertama. Saya melihat dari segi personality dan aura beliau sendiri. Yang kedua, kita perlu yakin bahawa networking dan juga beliau yang telah dikenali di seluruh dunia menjadikan masyarakat begitu yakin dan percaya terhadap kebolehan dan juga kepimpinan beliau. Sebab itu kalau kita berpatah balik kepada tajuk kita malam ini, apabila beliau membuat lawatan ke negara-negara jiran, itu adalah mesej yang cukup besar. Bahawa beliau melihat bahawa hubungan yang diplomasi ini perlu dikuatkan dengan jiran-jiran dekat dahulu sebelum pergi ke masyarakat di luar sana. Betul. Jadi yang kedua yang saya nak sebut di sini adalah dari segi jaringan hubungan dia dengan pihak luar dan juga bagaimana beliau menjaga negara-negara serantau untuk membolehkan kita meminta pertolongan dengan negara jiran jika memerlukan ataupun dalam keadaan yang terdesak. Yang tiga, saya melihat bahawa beliau mempunyai kita kata kemampuan untuk dipercayai di peringkat dunia. Itu kelebihan yang ada pada beliau, dan saya yakin kelebihan ini bukanlah datang dari internal beliau saja. Saya yakin dengan apa yang telah berlaku ataupun kepimpinan beliau yang sebelum ini, dengan rangkaian dan hubungan baik dia dengan negara-negara Islam yang lain ataupun negara-negara dunia lain, itu memberi kelebihan kepada beliau, menyebabkan masyarakat luar yakin untuk meningkatkan hubungan diplomasi ataupun hubungan perdagangan dengan kita di Malaysia. Jadi saya melihat bahawa ketokohan dan juga kredibiliti yang ada pada beliau menjadikan aura negara-negara lain melihat Malaysia dalam situasi yang positif, dan banyak lagi rangkaian hubungan yang kita boleh bina berdasarkan kepada kebolehan dan juga mesej yang ingin disampaikan oleh beliau di dalam pentadbiran yang dibuat dan juga di dalam kementerian-kementerian yang ada di Malaysia. Okey, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak sebenarnya kepada Profesor Madya, Dr. Halimah Abdul Manaf, dan juga kepada yang berbahagia Dr. Aini Fatihah Roslam.
kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, tetapi kedua-dua tetamu ini kena janji dengan saya lah. Lain kali kita tak nak lagi hubungi melalui kemudahan Zoom. Tapi kita ingin sebenarnya menjemput kedua-dua tetamu ini dari masa-masa yang akan datang untuk datang ke studio, duduk bersama saya di studio ruang bicara ini, kerana mungkin inilah satu lagi salam perkenalan yang ingin kami cipta bersama dengan anda berdua. Jadi terima kasih kepada anda berdua, dan tentunya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, yang selalu kami tepati sebenarnya, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.